Seorang sahabat nama Abdullah digelar Al-Himar. Himar ni maksud dia keldai. Tetapi gelaran Al-Himar itu diberikan kepada sahabat ni, nama Abdullah ini, kerana dia seorang yang kuat. Malaysia tak ada keldai. Negara Arab keldai banyak. Mereka buat untuk angkut tongges, angkut ubi kentang, angkut yang berat-berat ni, beratus-ratus kilogram. 200-300 kilogram keldai. Sifat dia kuat. Jadi bukan penghinaan kepada sahabat ni, dia digelar Abdullah Al-Himar. Dia rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang sahabat ni sayang Nabi. Ini kisah kedua, poin nombor 2 tuan-tuan. Ringkas je. Tapi dia ada pengajaran yang besar. Kalau jumpa Nabi, kana yudhikun Nabi, dia akan membuatkan Nabi ketawa. Subhanallah. Abdullah ini kalau berjumpa dengan Rasulullah, dia akan membuatkan Nabi ketawa. Nabi akan senyum besar dengan Abdullah Al-Himar ini. Tetapi Abdullah ini ada satu kelemahan, dia minum arak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, zaman Nabi dengan sahabat, siapa yang tak pi sembahyang berjamaah, orang itu adalah munafik original. Benda ni disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud. Zaman Nabi tak ada denda, tak ada peraturan. Semua sahabat yang ada di Madinah, yang mana yang duduk dalam kota Madinah, mesti solat di Masjid An-Nabawi tanpa paksaan. Semua akan datang hatta yuhada bainar rajulain. Kalau satu orang sakit, dia akan panggil kawan dia untuk papah dia ke masjid tanpa siapa-siapa paksa. Zaman sahabat. Zaman sahabat, siapa yang tak solat berjamaah di masjid, semua sahabat tahu orang itu hanyalah munafik original. Ramai tak kalau hari ini? Subhanallah. Kita bukan tak solat berjamaah, tak semayang terus, Ustaz. Tak semayang. Saya nak sebut poin ni, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, kalau tak solat berjamaah adalah munafik original, tapi kalau minum arak, tapi bertaubat. Abdullah ini dia minum arak, kemudian dia bertaubat kepada Allah, taubat di hadapan Rasulullah. Lepas berapa bulan, dia minum pula. Abdullah ni. Tapi rapat dengan Nabi, orang dia kelakar. Kalau jumpa Nabi, dia akan buat lawak dengan Nabi. Nabi akan gelak dengan dia. Tapi tak, bukan gelak macam kita lah. Gelak Rasulullah, kana aktsaru dhahikihi tabassum. Nabi ni, dia punya gelak adalah senyum. Hak tu gelak paling banyak lah tu. Senyum. Satu hari, Abdullah ni, dia minum arak. Sahabat pergi jumpa Nabi, bagi tahu, ya Rasulullah, dia minum arak. Nabi pun panggil Abdullah. Nabi kata, sebab Nabi telah sebut kepada semua sahabat, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan potong tangannya. Maksudnya tak ada adik-beradik, tak ada kroni. Bila satu orang yang rapat dengan Nabi, sayang Nabi, Nabi sayang dia. Dia minum arak, sahabat bawa mai ke Nabi, Nabi kata sebat dia. Lalu dia disebat. Selepas berapa bulan dia dah bertaubat, dia minum arak, sahabat lain bawa mai dia depan Nabi, lepas beritahu, ya Rasulullah, Abdullah minum lagi. Nabi kata sebat dia, lalu dia disebat. Ada satu petang dia pergi ke pasar, dia tengok ada mentega yang baik. Kemudian ada asal, madu yang baik. Bila dia tengok madu yang elok, dia teringat Rasulullah, dia kata, ya Allah, duit tak ada. Tapi madu ni mesti Nabi suka. Di Mekah tak ada madu, di Madinah tak ada madu yang banyak, dia datang daripada luar madu.
Bila Abdullah pergi ke pasar, dia tengok ada madu, dia teringat Rasulullah. Tapi duit tak ada. Dia pun tanya pakcik itu, dia kata berapa harga? Sekian-sekian. Kemudian dia kata, pakcik saya nak beli. Dia pun ambil madu tadi. Lepas tu dia tak bayar. Pakcik tu ikut dia. Dia suruh pakcik penjual tadi ikut dia. Dia pun pergi ke rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, Abdullah bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun tengok muka, tuan-tuan, ustaz-ustaz ni penceramah ke apa ke, dia ada orang yang bila orang tu main, dia senang. Dia suka. Bila Nabi buka, Nabi tengok, muka Nabi bercahaya, Nabi suka dengan Abdullah. Abdullah pun bagi salam, Nabi jawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abdullah nak apa? Abdullah pun kata, ya Rasulullah nak bagi hadiah. Benda apa? Madu. Terima kasih Abdullah bagi hadiah, terima kasih. Nabi satu orang yang sangat berterima kasih. Dan tidak ada hadiah yang Nabi dapat, kecuali Nabi akan membalas hadiah itu pada hari ataupun minggu yang seterusnya. Ini sifat Rasulullah. Mesti Nabi balas. Saya teringat Rasulullah bila dapat hadiah, Nabi akan cam muka orang tu dan satu hari Nabi akan bagi. Termasuklah satu helai jubah yang dihadiahkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Nabi tahu dia munafik, seluruh penduduk Madinah tahu dia kepala munafik. Tetapi pada hari kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi menghadiahkan jubah yang dia pakai. Jubah Nabi. Nabi bagi kepada anak Abdullah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak beliau nama Abdullah juga, tapi orang yang baik, sahabat yang baik. Nabi hadiahkan kepada dia untuk ditutup jasad Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu cerita lain. Bila Abdullah Al-Himar bawa madu pergi ke Nabi, ya Rasulullah, aku tengok tadi madu ni jarang ada di pasar, madu ni madu yang sedap, madu yang baik. Aku hadiahkan kepada kamu ya Rasulullah. Nabi terima kasih, Nabi suka dengan hadiah tersebut. Abdullah kata, tapi ya Rasulullah, duit tak banyak lagi. Ish, kita tak berani buat baik dengan Tok Guru terang mana pun. Tuan-tuan pernah buat tak kat Ustaz Azhar? Dia duit banyak, tuan-tuan terai buat tak? Subhanallah. Dia main bagi, dia boleh cakap, dia kata, tapi Rasulullah, duit je tak banyak lagi. Ni dia tuan dia. Tuan asal tadi madu tadi duduk ada di situ. Tuan tu kata, ya Rasulullah, memang dia tak bayar. Nabi senyum dengan dia. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk, ambil duit, bagi. Lepas beberapa bulan, dia minum arak. Sahabat tangkap dia, buat mai depan Nabi, ya Rasulullah, Abdullah minum lagi. Nabi kata, sebab dia. Tak ada beza. Sebab dia. Itulah kali yang keberapa dia disebat. Dan pada hari itu, ketika setelah habis disebat, Nabi pun nak berjalan keluar. Sahabat-sahabat pun nak balik. Abdullah pun nak balik. Tetapi orang yang di kiri dan kanan, ada 2-3 orang kata, il'anhu. Apa teruk hang Abdullah? Apa perangai tak insaf-insaf? Wahai Abdullah, banyak kali sangat dah buat benda ni. Wahai Abdullah, semoga Allah laknat kamu. Sahabat tak biasa dengan dosa besar. Kalau tak solat berjemaah pun sudah dikira dosa besar di sisi sahabat. Apatah lagi berulang-ulang kali minum. Sahabat marah 2-3 orang. Bila mereka kata celaka kamu wahai Abdullah, Nabi paling tengok sahabat. Nabi kata la talanu. Jangan laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya aku mengetahui dia mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Tuan-tuan, Nabi cop. Kita saya dan kita semua sebut, kita sayang Allah, kita rindu Allah. Kita sayang Nabi, kita rindu Nabi. Siapa yang bagi kepastian kepada kecintaan dan kerinduan hati kita? Tak ada. Tapi ketika mana kerinduan dan kecintaan itu dimateri sendiri oleh Rasulullah, bermaksud lelaki itu adalah ahli syurga.
Nabi kata, la tal'anuh. Kalian tidak tahu sesungguhnya dia bertaubat. Kalian tidak tahu sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sebab tu tuan-tuan, kita tak kenal siapa orang tu. Dia buat dosa, itu dia dengan Allah SWT. Tanggungjawab kita, tegur dia dosa yang dia buat. Siapa pun dia orang itu. Tegur, mesti tegur. Memang dia bersalah, memang dia berdosa. Patut tak dihukum, memang kena hukum. Kerana dia mencuri. Boleh tak sebarkan aib dia, itu haram dan ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu aib orang yang kamu sebarkan, satu aib kamu Allah akan buka dunia dan akhirat. Satu berbalas satu. Kalau yang rakam tu, dia piak upload, 100,000 orang tengok. Tunggulah 100,000 aib dia, Allah akan buka dunia dan akhirat.